Tajuk tugasan kumpulan kami iaitu penyebaran berita palsu di media sosial. Ahli kumpulan adalah Audra Jok, nombor metrik 268304, Melda Ulejau, nombor metrik 274244 dan Muhammad Haziq bin Rosman, nombor metrik 274314. Pengenalan adalah isu penularan berita palsu dan penyebaran fitnah bukanlah satu isu yang terkini untuk diperkatakan kerana memang telah wujud sejak media cetak diperkenalkan. Penggunaan media sosial ini juga telah menjadi tempat tumpuan utama kepada semua lapisan masyarakat bagi mendapatkan informasi ataupun berita semasa dengan lebih pantas. Fitnah yang dalam berbentuk penulisan ataupun hantaran yang disebarkan juga semakin parah dan kebanyakan informasi yang dikongsi adalah berkenaan dengan pandangan pribadi dan dengan menimbulkan kebencian serta kemarahan diluahkan menerusi media sosial. Fenomena maklumat hanya di hujung jari, iaitu semakin meluas dan berkembang sehinggalah semakin banyak maklumat yang dapat dikongsi tanpa memastikan sama ada perkara ataupun berita tersebut betul ataupun palsu. Antara kes yang hangat diperkatakan atau dibincangkan di mahkamah adalah berkaitan dengan isu penyebaran fitnah tentang kenyataan palsu dan video yang disebarkan dan telah dimuat naik menerusi sebuah akaun Facebook milik Fauziah Saleh. Berita palsu yang diperkatakan juga adalah terdapat beberapa pekerja Malaysia di Singapura yang cuba balik ke Malaysia secara beramai-ramai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Haziq bin Rosman, nombor metrik 274314. Seterusnya saya akan membentangkan isi kandungan atau perbincangan punca kes berita palsu yang disebarkan di media sosial. Seperti yang kita ketahui, Fauziah Saleh menyatakan bahawa kejadian dalam rakaman tersebut seolah-olah sedang berlaku dengan satu tindakan yang di luar kawalan yang konon-kononnya dilakukan oleh pekerja Malaysia yang berada di Singapura dan mereka ingin membuat cubaan untuk balik ke Malaysia secara beramai-ramai. Seperti yang kita lihat dalam gambar raja tersebut, Fauziah Saleh telah memuat naik berita palsu di media sosial. Seterusnya, video tersebut telah menyebabkan tercetusnya kegusaran kepada orang ramai kerana penyebaran video telah mengundang pelbagai spekulasi orang ramai dan terdapat ahli keluarga yang panik kerana khawatir jika berlaku sesuatu kepada ahli keluarga mereka. Admin ahli parlimen tersebut telah bertindak memadam video tersebut dan mengaktifkan akaun Facebook Fauziah Saleh setelah menyedari bahawa telah menyebabkan menyebarkan video yang lama. Satu penyataan permohonan maaf telah dimuat naikkan di Facebook beliau dan berharap agar hantaran itu tidak terus disebarkan untuk mengelakkan tercetusnya suasana panik. Seterusnya, maklum balas daripada Jabatan Immigration Malaysia iaitu Jabatan Immigration Malaysia dengan menafikan kesahihan pernyataan ahli parlimen tersebut dan mengatakan bahawa video yang telah disebarkan itu adalah tidak benar. Video rumpuan yang dikongsikan itu merupakan suasana semasa latihan kebakaran di sebuah bangunan Sultan Idris yang telah dilaksanakan pada 18 Disember 2019 daripada Datuk Khairul Dizaimi Daud, Ketua Pengarah Immigration. Seterusnya, pembentangan ini akan saya serahkan kepada rakan. Saya Melda Ulejau dengan nombor metrik 274244. Saya akan membentangkan berkenaan dengan siasatan dan dakwaan penyebaran berita palsu di media sosial. Fauziah Saleh telah dipanggil oleh pihak polis untuk disiasat dan keterangan beliau akan diambil berhubung dengan kes penyebaran berita palsu yang telah dimuat naik oleh beliau di media sosial. Beliau akan disiasat
mengikut Seksyen 500 Kanun Keseksaan iaitu fitnah dan Seksyen 505B Kanun Keseksaan iaitu kenyataan yang telah mendatangkan khianat awam. Selain itu, kes ini juga akan turut disiasat mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia 1998 iaitu penggunaan tidak wajar kemudahan, rangkaian ataupun perkhidmatan rangkaian. Firjah Saleh telah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen selepas dibacakan pertuduhan di hadapan Magistrat R. Saline di atas kesalahan membuat kenyataan menerusi saluran laman sosial Facebook beliau yang telah menimbulkan kegetaran masyarakat. Magistrat R. Saline telah menetapkan jaminan sebanyak RM3,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 16 Jun 2020 sebagai tarikh sebutan semula kes. Seterusnya adalah rumusan penyebaran berita palsu di media sosial. Rumusan yang pertama ialah isu penyebaran berita palsu adalah merupakan satu jenayah yang harus dibendung agar ianya tidak akan semakin berleluasan. Yang kedua, perbuatan penyebaran berita palsu dan fitnah yang telah dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab ini boleh menyebabkan berlakunya kegusaran kepada orang ramai. Yang ketiga, pihak MC dan pihak berkuasa juga perlu bersatu untuk mengadakan satu sesi ceramah, pendedahan dan pendidikan kepada seluruh masyarakat Malaysia. Dan rumusan yang terakhir adalah memberi sokongan kepada pihak kerajaan untuk mewujudkan satu undang-undang anti berita tidak benar untuk membendungkan isu penyebaran berita palsu dan fitnah di Malaysia. Sekian sahaja daripada kumpulan kami berkenaan dengan penyebaran berita palsu di media sosial. Sekian, terima kasih.